Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan kata ganda separa. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 11. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menggunakan kata ganda separa untuk melengkapkan teks. Yang kedua, murid dapat melengkapkan ayat dengan kata ganda separa yang tepat. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan kata ganda separa. Kata ganda separa ini berbeza dengan kata ganda yang kita belajar baru-baru ini. Jom kita belajar berkenaan kata ganda separa. Sekarang murid boleh bersedia dengan membuka buku teks muka surat 11. Okey, di dalam muka surat 11 ini terdapat satu petikan berkenaan bermain lelayang. Lelayang ini bermaksud layang-layang. Okey, jom kita baca petikan yang ada pada muka surat 11. Bermain lelayang. Saiful mengajak Hanif membuat lelayang. Mereka telah menyediakan bahan-bahan untuk membuat lelayang, iaitu 2 batang buluh yang diraut sebagai tertulang, benang, gam dan kertas. Pada petangnya, mereka ke padang permainan untuk bermain lelayang yang telah dihasilkan. Lelayang buatan mereka naik ke langit setinggi-tingginya. Lelayang tersebut cantik ketika terbang di langit yang berwarna kebiru-biruan. Rakan-rakan mereka berlari-larian mengejar layang sambil bersorak-sorakan gembira. Pengalaman menghasilkan sendiri layang menjadi kenang-kenangan yang indah kepada Hanif dan Saiful. Hanif sangat pandai mengawal layang di langit dengan menarik benang yang diikat pada gelung. Okey, nanti kita akan lengkapkan dengan kata ganda separa yang sesuai dalam ayat yang diberikan. Sekarang kita akan lihat, okey, terdapat beberapa perkataan yang berwarna merah, perkataan yang berwarna hijau, ungu dan biru. Perkataan yang berwarna merah ini ialah kata ganda separa tunggal. Okey, perkataan yang berwarna hijau pula merupakan kata ganda separa imbuhan awalan. Manakala yang berwarna ungu ini ialah kata ganda separa imbuhan apetan. Seterusnya perkataan yang berwarna biru pula merupakan kata ganda separa berimbuhan akhiran. Jom kita belajar berkenaan kata ganda separa. Jadi apa itu kata ganda separa? Kata ganda separa terbahagi kepada dua, iaitu kata ganda separa tunggal dan kata ganda separa berimbuhan. Kalau kita lihat, okey, dia ada dua, iaitu kata ganda separa tunggal, kata ganda separa berimbuhan. Jom kita belajar terlebih dahulu berkenaan kata ganda separa tunggal. Kata ganda separa tunggal ialah kata yang menggandakan sebahagian sahaja daripada kata dasar. Cikgu ulang, sebahagian sahaja daripada kata dasar. Selain itu, bunyi vokal pada suku kata pertama juga berubah menjadi vokal yang dilambangkan dengan huruf I. Maksudnya, bunyi vokal yang pertama, contohnya huruf A, dia akan bertukar menjadi huruf I. Contohnya, okey, kita lihat kepada contoh yang pertama, jari. Dia akan ambil suku kata yang pertama, iaitu ja. Jadi dia akan menjadi perkataan baru, iaitu jajari, dan akhir sekali huruf A ni dia akan menjadi huruf I, iaitu jejari. Okey, dia akan menjadi satu kata ganda separa tunggal, iaitu jejari. Kalau kita lihat contoh yang kedua, laki akan menjadi lalaki, kemudian akan menjadi lelaki. Cikgu rasa semua murid tahu apa yang dimaksudkan dengan perkataan lelaki. Perkataan lelaki ni, kata dasarnya ialah laki. Kata ganda separa ini juga ada yang membawa maksud tunggal dan ada juga yang membawa maksud banyak ataupun jamak. Selain itu, penggandaan separa ini boleh merubah sesebuah kata. Bukan itu sahaja, penggandaan separa juga boleh merubah maksud asal perkataan. Jom kita lihat contoh-contoh kata ganda separa tunggal untuk murid lebih faham. Sekarang kita akan lihat contoh kata ganda separa untuk benda yang lain. Kalau kita lihat contoh yang pertama, iaitu kata dasarnya langit. Okey, ini ialah gambar langit. Okey, apabila dia menjadi kata ganda separa, dia menjadi lelangit.
Okey, lelangit ini ialah bahagian dalam mulut. Okey, ini ialah bahagian lelangit. Lelangit mulut. Kalau murid boleh capai guna lidah, murid naikkan lidah ke atas, itu ialah lelangit. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini ialah kata dasar kuda. Kuda ini seekor haiwan. Okey, ini ialah haiwan kuda. Jadi apabila dia mengalami kata ganda separa, dia akan menjadi kekuda. Kekuda ini membawa maksud satu kayu yang menyokong, okey, menyokong bumbung ini. Okey, jadi apabila dia diganda separa, dia menghasilkan maksud yang lain. Contoh seterusnya ialah tikus. Ini ialah gambar seekor tikus. Jadi apabila perkataan tikus ni mengalami kata ganda separa, okey, dia akan menjadi perkataan lain iaitu tertikus. Okey, tertikus. Dan ini ialah gambar tertikus. Okey, jadi cikgu rasa apabila murid lihat gambar ini, okey, murid tahu ini ialah tertikus. Contoh yang seterusnya ialah siku. Siku ialah perkataan yang menunjukkan satu anggota badan yang menghubungkan bahagian tangan. Okey, yang menggerakkan bahagian tangan. Ini ialah anggota badan siku. Tetapi apabila mengalami kata ganda separa, dia menjadi perkataan sesiku. Sesiku ini ialah satu alatan untuk melukis ataupun mengukur sesuatu sudut dengan tepat. Seterusnya ialah perkataan bola. Okey, ini ialah objek ataupun objek yang dipanggil bola. Jadi apabila dia mengalami kata ganda separa, perkataan bola ini menjadi berbola. Okey, ini ialah contoh berbola. Berbola ini ialah sesuatu objek yang berbentuk bulat seperti bola. Jadi ini ialah contoh berbola. Sekarang kita lihat kepada kata ganda separa untuk binatang. Yang pertama ialah jentik-jentik. Dia menjadi kata ganda separa iaitu jejentik. Seterusnya ialah labah-labah. Dia menjadi lelabah. Yang ketiga, rama-rama. Dia akan menjadi kata ganda separa rerama. Contoh yang seterusnya ialah biri-biri. Dia akan menjadi bebiri. Seterusnya ialah kata ganda separa untuk bilangan banyak. Bermaksud apabila dia mengalami kata ganda separa, okey, dia menunjukkan objek itu bertambah banyak. Contohnya ialah daun. Daun ini lebih kepada sehelai daun. Okey, satu je daun. Tetapi apabila dia mengalami kata ganda separa, dia akan menjadi daun-daun ataupun dedaun. Dedaun ini menunjukkan bilangan daun yang banyak. Seterusnya ialah pohon. Okey, pohon ini lebih kepada satu sahaja. Okey. Kemudian apabila dia mengalami kata ganda separa, dia menjadi pepohon. Pepohon ini kalau murid lihat, okey, ada banyak pohon dekat sini. Okey. Sekarang kita lihat kepada contoh ayat yang menggunakan kata ganda separa. Kita lihat contoh yang pertama, gegendang. Gegendang telinganya telah pecah. Yang kedua, sesiku. Tukang rumah itu menggunakan sesiku untuk mengukur sudut tepat. Yang ketiga, lelabah ataupun labah-labah. Pondok yang buruk itu dipenuhi sarang lelabah. Yang keempat, dedaun. Dedaun kering jatuh di halaman rumahnya. Tetamu ataupun tamu-tamu, dia akan menjadi kata ganda separa tetamu. Emak sedang sibuk melayan tetamu. Sebentar tadi kita dah belajar berkenaan kata ganda separa tunggal. Sekarang kita belajar berkenaan kata ganda separa berimbuhan. Apa yang dimaksudkan dengan kata ganda separa berimbuhan? Kata ganda separa berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Maksudnya dekat sini, kata ganda separa berimbuhan ni, okey, ada imbuhan pada setiap kata ganda. Okey, kalau kita lihat imbuhan awalan berangan-rangan, dia ada imbuhan awalan ber di hadapan. Okey, dan angan-angan ini ialah kata ganda. Seterusnya, teresak-esak. Okey, teresak-esak ini ada kata imbuhan ter di hadapan. Okey, seterusnya
kata setinggi-tinggi, dia ada imbuhan se di hadapan. Jadi inilah contoh untuk imbuhan awalan. Okey, seterusnya ialah imbuhan akhiran, bermaksud ada imbuhan pada akhir kata ganda tersebut. Contohnya bau-bauan. Okey, ada imbuhan an. Okey, daripada kata ganda bau-bau. Seterusnya sayur-sayuran. Okey, dia ada tambah imbuhan an. Seterusnya buah-buahan pun ada imbuhan an. Dan yang terakhirlah wangi-wangian pun ada imbuhan akhiran an. Okey, sekarang kita lihat kepada imbuhan apitan. Imbuhan apitan ni bermaksud ada imbuhan di hadapan dan ada imbuhan di belakang. Bermaksud ada awalan dan ada akhiran. Kita lihat yang pertama, sehari-harian. Kita lihat ada imbuhan awalan dan ada imbuhan akhiran. Dan di tengah-tengah ialah kata ganda, iaitu hari-hari. Seterusnya kebiru-biruan. Kalau kita lihat ada imbuhan awalan dan ada imbuhan akhiran. Dan di tengah-tengah ialah kata ganda, iaitu biru-biru. Selain itu, kata ganda separa berimbuhan juga ialah kata ganda yang menyatakan makna jamak ataupun banyak. Okey, jamak ini bermaksud banyak. Ini maksudnya banyak. Okey, atau keadaan yang berpanjangan, bermaksud keadaan tu berlarutan. Okey, bukan sekejap tetapi sangat lama. Okey, contohnya puji-pujian bermaksud banyak pujian. Yang kedua, berdebar-debar bermaksud banyak kali berdebar. Okey, jadi banyak contoh-contoh kata separa berimbuhan yang menunjukkan maksud banyak ataupun keadaan yang berpanjangan. Selain itu juga, kata ganda separa berimbuhan dalam golongan kata kerja bermaksud saling melakukan antara dua pihak. Contohnya, tembak-menembak. Okey, untuk tembak-menembak dia ada kata imbuhan men dekat tengah ni. Okey, jadi tembak-menembak ini bermaksud saling melakukan tembakan. Okey, jadi cikgu ada bagi contoh yang lain, iaitu pukul-memukul. Okey, pukul-memukul ini bermaksud perbuatan memukul antara dua pihak. Jadi kedua-dua pihak ini sedang memukul. Okey, tumbuk bertumbuk. Tumbuk bertumbuk pun sama maksudnya, saling bertumbukan. Okey, kedua-dua pihak ini saling melakukan perbuatan yang sama. Sekarang kita akan lengkapkan kata ganda separa yang bersesuaian. Sekarang kita kembali pada muka surat 11 dan kita akan cuba lengkapkan kata ganda separa yang sesuai untuk ayat yang diberikan. Okey, jom kita lengkapkan. Hanif sangat pandai mengawal layang di langit dengan menarik benang yang diikat pada gelung. Jadi kalau murid perhatikan, setiap kata dasar ini ialah merujuk kepada kata nama. Okey, kata nama untuk objek. Jadi setiap kata nama untuk objek dia akan mengalami kata ganda separa tunggal. Okey, jadi kita lihat kepada yang pertama, Hanif sangat pandai mengawal layang-layang. Jadi bagaimana kita nak tukar jadi kata ganda separa? Dia akan jadi lelayang. Okey, seterusnya lelayang di langit dengan menarik. Okey, benang. Okey, inilah benang. Okey, benang. Jadi kita kata benang-benang, jadi akan jadi bebenang. Okey, bebenang ini ialah satu benang yang sangat panjang Okey, yang diikat pada gelung-gelung. Okey, kalau murid perhatikan, ada gelung yang dipegang oleh setiap orang yang bermain layang-layang ini. Okey, ada gelung dekat sini Jadi ini kita boleh tulis gelung. Okey, jadi Hanif sangat pandai mengawal lelayang di langit dengan menarik bebenang yang diikat pada gegelung. Sekarang kita dah lengkapkan petikan ini dengan kata ganda separa yang bersesuaian. Jadi untuk latihan bahasa Melayu pada hari ini, murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 13.
Sekarang kita lihat buku aktiviti muka surat 13. Arahannya mudah. Kita isi tempat kosong dengan kata ganda separa yang betul. Jadi ini cadangan jawapannya. Okey, iaitu sayur-sayuran, berbola, ulam-ulaman, sesiku, alat-alatan, kekuning-kuningan, membelik-belik, bersalam-salaman, menguis-nguis. Jadi kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan setiap jawapan yang diberikan. Jadi untuk melengkapkan ayat ini, kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan setiap kata ganda separa. Okay, nanti cikgu akan terangkan. Jadi kita baca terlebih dahulu petikan ini. Alia pulang ke kampungnya pada cuti penggal yang lalu. Tuan Haji Latif bin Sulaiman, Datuk Alia, seorang tukang rumah tradisional. Yang digunakan oleh Datuk Alia ialah dan pengetam. Pada waktu pagi, Alia sering membantu neneknya membuat kuih-muih tradisional seperti buah Melaka. Buah Melaka dibentuk seperti Alia juga membantu neneknya menyiram yang ditanam di belakang rumah. Alia suka daun-daun sayur. Alia akan membuang daun-daun sayur yang nampak warnanya. Nenek juga menanam seperti daun pudina dan daun selom. Neneknya ada membela seekor ayam jantan. Ayam jantan itu suka benar tanah di kebun sayur itu. Pada waktu petang, Alia akan menemani neneknya berkunjung ke rumah jiran. Alia dan neneknya dengan jiran tetangga. Amalan tersebut dapat mengeratkan semangat kejiranan di kampung itu. Jadi untuk melengkapkan petikan tersebut, kita akan lihat apa yang dimaksudkan bagi setiap kata ganda separa ini. Kata ganda separa yang pertama ialah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ialah banyak ataupun pelbagai jenis sayur. Seterusnya ialah berbola. Berbola ini bermaksud satu objek yang berbentuk bulat seperti bola. Seterusnya ialah ulam-ulaman. Ulam-ulaman ini ialah gelaran untuk tumbuhan yang dimakan secara mentah. Tidak dimasak ataupun tidak digoreng, terus makan secara mentah. Seterusnya ialah sesiku. Sesiku ialah satu alatan untuk mengukur satu sudut dengan tepat. Seterusnya ialah alat-alatan. Alat-alatan ini membawa maksud yang luas sebenarnya. Okey, alat-alatan ini adalah satu peralatan yang membantu manusia dan memudahkan manusia melakukan sesuatu perkara. Ini pula ialah kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan ini menekankan berkenaan warna yang terlalu kuning. Seterusnya ialah membelik-belik. Membelik-belik ini lebih kepada perbuatan untuk meneliti satu persatu. Contohnya, membelik-belik buku. Okey, meneliti satu helai kepada satu helai yang lain. Kita boleh membelik sayur-sayuran juga. Okey, contohnya daun yang banyak, kita belik sayur tersebut. Kata ganda separa yang seterusnya ialah bersalam-salaman. Bersalam-salaman ini ialah satu kata kerja yang melibatkan antara dua pihak. Jadi bersalam-salaman ini ialah saling bersalaman. Kata ganda separa yang seterusnya ialah menguis-nguis. Contoh ayat yang cikgu boleh berikan, seekor ayam sedang menguis-nguis tanah untuk mencari seekor cacing. Setelah kita melihat apa yang dimaksudkan dengan setiap kata ganda separa, kita akan lengkapkan petikan ini dengan kata ganda separa yang bersesuaian. Alia pulang ke kampungnya pada cuti penggal yang lalu. Tuan Haji Latif bin Sulaiman, Datuk Alia, seorang tukang rumah tradisional. Yang digunakan oleh Datuk Alia ialah dan pengetam. Okey, pengetam ini ialah alat yang digunakan untuk bertukang lah. Jadi kita boleh tulis dekat sini ialah alat-alatan. Okey. Jadi apa lagi alatan yang ada dalam cadangan jawapan? Okey, sesiku. Okey, sesiku ialah satu alatan untuk mengukur sudut dengan tegak. Okey, sesiku. Seterusnya,
Pada waktu pagi, Alia sering membantu neneknya membuat kuih-muih tradisional seperti buah Melaka. Buah Melaka dibentuk seperti buah Melaka ini bentuknya macam bola yang kecil. Jadi, kita boleh cakap bentuknya seperti berbola. Kita boleh tulis berbola. Ingat murid, berbola ini ialah satu objek yang berbentuk bulat. Seterusnya, Alia juga membantu neneknya menyiram yang ditanam di belakang rumah. Jadi kita lihat apa objek ataupun benda yang ditanam. Kita jumpa sayur-sayuran. Jadi kita tulis sayuran. Seterusnya, Alia suka daun-daun sayur. Jadi ini ialah kata kerja. Apa yang boleh dibuat dengan daun-daun sayur? Kita lihat. Ini ialah perbuatan. Kita kena cari perbuatan. Bersalam-salaman. Tak tepat. Menguis-nguis. Menguis-nguis ni lebih kepada tanah. Membelek-belek. Jadi membelek-belek ini lebih tepat. Sebab perbuatan membelek ini pun boleh untuk sayur. Membelek sayur. Jadi kita tulis membelek-belek. Alia suka membelek-belek daun-daun sayur. Alia akan membuang daun-daun sayur yang nampak warnanya. Jadi ini lebih kepada warna. Jadi apa kata ganda separa yang melibatkan warna? Kekuningan. Jadi cikgu potong yang dah tulis. Kekuningan. Seterusnya, nenek juga menanam seperti daun pudina dan daun selom. Daun pudina dan daun selom ini ialah ulam-ulaman. Biasanya daun pudina dan daun selom ni ialah satu tumbuhan yang terus boleh makan secara mentah lah. Seterusnya, neneknya ada membela seekor ayam jantan. Ayam jantan itu suka benar tanah di kebun sayur itu. Jadi apa perbuatan yang melibatkan ayam? Jadi kita lihat ada dua lagi jawapan yang tinggal, iaitu bersalam-salaman dengan menguis-nguis. Jadi tidak sesuai lah, ayam jantan itu suka benar bersalam-salaman. Tidak sesuai. Jadi yang sesuainya ialah menguis-nguis. Jadi menguis-nguis ni ialah satu perbuatan. Biasanya ayam ni dia biasa kuis-kuis tanah tu, menguis-nguis tanah tu untuk mencari cacing lah. Seterusnya, pada waktu petang, Alia akan menemani neneknya berkunjung ke rumah jiran. Alia dan neneknya dengan jiran tetangga. Jadi apa perbuatan yang boleh Alia dan neneknya dengan jiran tetangga? Bersalam-salaman. Jadi, sambung, amalan tersebut dapat mengeratkan semangat kejiranan di kampung itu. Jadi, ini cadangan jawapan untuk latihan kata ganda separa pada hari ini. Jadi, itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.